Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Minta maaf saya lewat lebih kurang 2 minit, 3 minit. Ya, malam ini saya akan membincang tentang pengertian sawabit dan mutaghayyirat. Disebut dalam istilah pengajian Islam sawabit wal mutaghayyirat. Apakah sebenarnya sawabit dan apa dia mutaghayyirat dalam Islam? Minta kepada saudara dan saudari cuba memberi fokus apa yang saya akan katakan, sebab ini merupakan ilmu yang agak akademik sedikit, dalam bentuk akademik sedikit, bukanlah ini perbincangan yang agak serius, agak berat sedikit, mungkin tidak sesuai dengan orang biasa, tetapi saya akan menguraikan dengan cara yang mudah difahami dan membolehkan Anda dapat mengangkat taraf pemahaman terhadap ajaran Islam dengan lebih baik. Kali ini kita akan menelusuri pengertian sawabit wal mutaghayyirat di dalam Islam. Sebenarnya topik ini ditanya oleh moderator pagi tadi dalam perbincangan sidang bedah buku seorang pemikir Indonesia, pemikir dan ahli falsafah Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Apabila tiba waktu saya untuk bercakap, moderator menanyakan saya, mungkin Asora boleh bercakap tentang sawabit dan mutaghayyirat. Sawabit ini adalah, sebenarnya saya pagi tadi mau cakap tentang perkara lain, tapi kerana oleh moderator bertanya begitu, membentangkan soalan begitu, saya pun jawablah. Sebenarnya sawabit ini sabit sabit wasawabit. Sabit ini mufrad dan sawabit itu adalah jamak. Jadi sawabit itu artinya perkara-perkara pasti, perkara-perkara tetap, perkara-perkara yang tidak berubah dalam agama. Itu panggil sawabit. Sawabit yaitu perkara-perkara yang tidak boleh berubah dalam agama. Pasti kita pegang, pasti kita percaya, pasti kita amal begitu. Ini dipanggil sawabit. Dalam istilah lain dipanggil qat'iyah, putus, definitif. Itu banyak sebenarnya istilah yang digunakan, sawabit, qat'iyah, dalam bahasa Inggris panggil definitif, bahasa Melayu boleh diartikan artinya putus, bersifat putus, bersifat mu'tamad. Itu dipanggil sawabit. Dan satu lagi mutaghayyirat. Mutaghayyirat yaitu perkara-perkara yang boleh berubah, yang bisa berubah, yang boleh berubah, yang tidak tetap. Gitu. Dipanggil mutaghayyirat. Taghayyurah wa taghayyirat. Artinya perkara-perkara yang boleh berubah, dan dipanggil dengan istilah lagi, dipanggil sebagai zanniyat, ataupun ijtihad, ataupun maqasid. Di sini adalah semua ini adalah perkara-perkara yang fiqh, yakni isu-isu fiqh. Ini adalah dipanggil mutaghayyirat. Kalau yang sawabit itu adalah yang terkandung di dalam Al-Quran yang tidak boleh berubah, seperti hukum akidah, hukum ibadat, dan perkara-perkara tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan secara mu'tamad, itu dipanggil sawabit. Ini tidak boleh berubah. Tapi untuk secara mudah, kalau kita nak paham perkara ini, kata-kata itu akidah, ibadat, itu memang tak berubah. Ini dipanggil sawabit. Kalau perkara-perkara lain berkaitan dengan muamalat,
berkaitan dengan apa saja dalam bentuk yang bukan ibadah, yang bukan akidah, dan tidak ditetap oleh Tuhan secara tetap, maka itu dipanggil muamalat, dipanggil adat, yang boleh ijtihad. Dan kita boleh panggil juga itu ijtihadat, perkara-perkara ijtihad. Ini mutaghayyirah, karena perlu kepada ijtihad yang berterusan. Itu. Ini jadi kalau kita boleh faham perbezaan di antara dua ini, kita akan menjadi seorang yang mudah faham tentang Islam. Kita dapat membezakan di antara sawabit dan mutaghayyirat. Sawabit kita tidak sentuh, tapi kita akan sentuh hanya mutaghayyirat, perkara-perkara yang boleh berubah, perkara-perkara yang tidak tetap, berubah mengikut zaman, berubah mengikut tempat. Mungkin hukumnya di sini begini, pergi ke tempat lain hukumnya tak sama. Ya tak sama. Orang Padang Pasir mungkin hukumnya begini, tapi orang yang duduk di tempat kita yang penuh dengan pokok-pokok hukumnya begini pula. Ini berbeza tempat, juga berbeza zaman. Beza zaman juga berubah, membuat hukum itu berubah. Ini hukum ijtihad. Dalam hukum ini sebenarnya tidak ada perkataan haram. Perkataan yang kita gunakan, selalu digunakan oleh ulama, mengatakan perkara itu haram, perkara itu haram. Ramai ulama yang berkata begitu, ramai ustaz yang mengatakan begitu. Ini haram, itu haram. Sebenarnya bukan haram itu, sebab haram sebenarnya pasti duduk dalam perkara sawabit. Manusia tidak boleh mengharamkan sesuatu. Tidak siapapun boleh bercakap mengharamkan sesuatu perkara kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul pun memberi penerangan tentang yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi perkara ini tak ada haram. Ada makruh, ada harus. Harus itu memang dalam fiqh memang banyak, dalam Islam memang banyak sekali. Jadi itu yang kita harus paham. Jadi mutaghayyirat ini adalah luas, sebab termasuk segala perkara yang boleh ijtihad, yang tidak ada, yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran secara mu'tamad. Okey? Saya rasa anda boleh faham. Kalau saya nak bilang perkara yang mutaghayyirat, mudah-mudah nak boleh faham. Perkara zanniyat itu perkara yang tidak, yang meragukan, yang ada banyak arti, yang mempunyai dua arti, atau perkaraan yang pasti dihuraikan, ditafsirkan begitu begini. Dalam ayat Quran seperti Tuhan kalau kita lihat ayat Al-Quran, kita dapat tahu kalau orang yang faham manhaj, faham metode atau metodologi, kalau dia baca Al-Quran dia akan faham. Seperti ayat yang bersifat sawabit, yang tetap, seperti Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah kamu sembahyang, Aqimus salah wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang rukuk. Ini tentang ibadah. Ini tentang ibadah sembahyang. Tuhan tidak jelaskan kepada kita, Tuhan telah menjelaskan kepada kita bahawa pasti sembahyang. Aqimus salah, dirikanlah kamu sembahyang, dan berikanlah zakat. Ini tidak boleh pincang. Kita tidak boleh sama sekali nak bincang mengatakan begitu dan begini. Tidak perlu dihuraikan di sini. Semua kita pasti sembahyang, pasti berpuasa, pasti pergi haji. Ini adalah benda yang sawabit. Benda yang sawabit ini adalah satu saja, tidak berubah, tidak ada dua, tiga, tak ada. Tetapi pergi kepada benda-benda yang merupakan mutaghayyirat, yang berubah seperti wahallallahu riba wa okey, ayat gini.
in hakamtum bainan nas fahkumu bil adli wal qist. Sekiranya kamu merentah, menghukum di kalangan manusia, maka berhukumlah kamu bil adli, dengan keadilan. Berhukum dengan keadilan, wal qist. Al qist sama dengan keadilan, yaitu kesaksamaan. Jadi disuruh kita, Tuhan menyuruh kita di sini, kalau kita menjadi ahli politik, kita berhukum, melaksanakan kerja kita dengan adil dan saksama. Kalau dalam politik, kalau dalam ekonomi pun itu juga. Mana fahkumu bil adli wal qist, dengan keadilan. Jadi ini umum, ini boleh berubah. Keadilan ini tidak seperti dengan sembahyang. Keadilan ini pasti dilaksanakan mengikut zaman yang berbeza, mungkin tempat juga yang berbeza. Kalau kita lihat kepada Rasulullah pelaksanaan al-adalah, keadilan Rasulullah SAW dengan cara lain. Keadilan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dengan cara yang berbeza. Umar dengan cara lain pula. Utsman dengan cara lain pula. Walaupun konsep sama, konsep al-adalah, al-adalah yang disebut di dalam Al-Quran, tapi pelaksanaannya berbeza. Tidak sama dengan sembahyang. Sembahyang pasti sama, tapi pelaksanaan keadilan dalam politik, dalam ekonomi, dalam kehidupan pasti berbeza dari seorang demi seorang. Begitu juga dalam jual beli, dalam segala bentuk muamalah. Walaupun kita ada konsep yang sama, hukum yang sama, hukum ini boleh berubah, berbeza. Ada ini yang kita panggil boleh dari hal ijtihad, dari hal mutaghayyirat yang berubah. Okey, saya rasa saudara semua boleh faham sedikit sebanyak tentang perkara ini. Jadi kalau kita baca Al-Quran, tengok kalau ayat itu umum, itu artinya ayat itu maksudnya boleh berubah, boleh berbeza. Kalau ayat itu khusus bercakap tentang ibadah, bercakap tentang apa sahaja yang secara khusus, maka itu tidak boleh berubah. Dan perkara mutaghayyirat inilah yang kita panggil fiqh, al-fiqh. Kalau bahasa Melayu kita panggil fiqh, atau fikih, setengah-setengah orang panggil fikih. Tapi kalau nak sebut dalam bahasa Arab panggil al-fiqh, al-fiqh. Bahasa Melayu saya sebut sebagai fiqh. Jadi fiqh ini adalah ijtihad, bukan hukum Allah, bukan hukum Nabi, tapi hukum yang mereka berijtihad, sama ada dengan ada nas daripada Al-Quran atau tidak ada nas. Kerana ini ada hak bagi orang Islam, bagi ulama yang faham tentang maksud mutaghayyirat dan segala bentuk peralatan-peralatan, perkakas-perkakas untuk diijtihad ini, maka mereka boleh berijtihad. Jadi ini dipanggil fiqh. Fiqh ini ijtihad. Sebab itu kita dapat melihat bahawa dalam fiqh itu ada pelbagai mazhab. Di dalam Al-Quran tidak boleh nak kata ada mazhab. Tapi yang ada mazhab itu adalah di dalam fiqh. Mazahib al-fiqhiyah. Mazhab-mazhab fiqh. Ada mazhab Hanafi yang merujuk kepada bangsa, kepada Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik yang dibangsakan kepada Imam Malik bin Anas. Mazhab Imam Syafi'i yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Mazhab mazhab Hambali yang dinisbahkan kepada Ahmad bin Hanbal. Begitu. Dan mazhab-mazhab lain lagi yang banyak, tapi yang ada yang terkenal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 sekarang ini. Dan satu lagi mazhab Syiah adalah di kalangan orang Islam yang bermazhab Syiah. Okey. Ini semua adalah ijtihad. Ijtihad inilah dari perkara-perkara yang mutaghayyirat. Sebab ijtihad tidak mungkin nak berijtihad dalam ibadat. Benda-benda yang wajib, benda-benda yang
fard dalam ibadat kita tidak akan berijtihad. Begitu juga tentang perkara-perkara yang berkaitan akidah, tak ada ijtihad. Kecuali kalau ibadat itu ada benda yang bukan wajib, benda tambahan, benda yang boleh ijtihad ada juga. Tapi saya tak bincang perkara itu sini, takut anda semua keliru. Tapi saya bincang bahawa mana sawabit adalah akidah dan ibadat dan perkara-perkara yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara qati'as subut wad dalalah, iaitu secara mu'tamad. Kita tidak bincang perkara itu, tapi kita akan bincang mengenai mutaghayyirat yang ditentukan melalui ijtihad para ulama, para cendekiawan Islam tentang perkara itu. Jadi kalau anda faham tentang konsep ini, pengertian perbezaan di antara sawabit dan mutaghayyirat, sawabit ini adalah perkara yang tetap, perkara yang pasti, yang tidak berubah. Dengan satu lagi yaitu mutaghayyirat yang pasti berubah, yang boleh berubah, yang pasti berubah. Maka kita akan boleh faham ajaran-ajaran Islam dengan mudah dan kita tidak akan keliru apabila mendengar para ustaz, para ulama berbincang tentang perkara-perkara tertentu. Kalau mereka kata hukum itu begini, kita lihat mudah-mudah sekarang masalah bendera putih di Malaysia sekarang ini. Apakah perkara itu ada disebut di dalam Al-Quran? Apakah ada disebut di dalam hadis? Apakah disebut dalam tarikh Islam macam mana tentang bendera itu? Kalau ada, memang sudah ada orang yang mengatakan bahwa mengangkatkan bendera itu sebagai haram, sudah ada yang mengatakan begitu. Apakah betul? Kita tak perlu bingung, kita tak perlu runsing, kita dapat melihat sendiri bahawa tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis mengatakan perkara-perkara itu haram, dan kita tidak patut pun mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Tak boleh, kita tak boleh. Kita boleh mengatakan perkara itu mungkin kata tidak baik. Gitu saja kalau kita nak larang supaya masyarakat jangan membuat sesuatu perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diharamkan oleh Rasul, dan kita menganggap perkara itu tidak baik. Tetapi kita tidak mengharamkannya, tapi kita melarang mereka mengatakan perkara itu tidak baik. Janganlah buat, tidak sesuai dengan kita dan perkara itu tidak bagus. Itu sudah cukup. Dan ulama zaman dulu memang begitu. Ulama, saya sudah beberapa kali memberi penjelasan bahawa ulama zaman dulu tidak mengharamkan, khususnya ulama mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali semua ini tak mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan kalau ada perkara-perkara tidak baik, mereka tidak mengharamkan, mereka mengatakan perkara itu mahdzur, tak bagus. Mahdzur artinya perkara itu dilarang. Karena mereka sini larang, tapi istilah yang digunakan mereka adalah makruh. Kalau makruh itu adalah merupakan perkara yang mereka tolak, mereka menganggap sebagai perkara itu haram, tapi bukan diharamkan oleh Tuhan, tapi diharamkan oleh mereka. Mereka panggil makruh, tapi istilah makruh ini dulu bukan sebagai hukum seperti sekarang ini. Istilah makruh ini mereka panggil akrahu hadza. Mana aku tidak makruh ini tak suka. Akrahu hadza, aku tidak suka perkara itu. Atahabbadu an hadza, aku tidak nak mengelak daripada perkara itu. Itu hukum ulama zaman dulu. Ulama Syafi'i, Maliki, Hambali semua macam tu. Imam Ahmad semua macam tu. Tetapi ulama sekarang sudah tidak membeza perkara haram yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Nabi. Mereka tak beza. Ulama zaman sekarang, termasuklah ulama-ulama besar selepas ulama empat mazhab ini, ramai di kalangan mereka mengharamkan perkara-perkara yang memang tidak diharamkan oleh Allah. Sebab itu saya sendiri apabila kita menyebut tentang perkara-perkara ini, saya sebut bahawa ada haram yang asal,
haram Tuhan dan haram Rasul. Satu lagi saya panggil haram al-ijtihadi, haram al-ijtihadi, kerana sebenarnya tidak haram, tapi ulama sahaja dia melihat bahawa perkara itu tidak baik, dia mengharamkan. Jadi saya terpaksa membuat pembezaan itu supaya kita boleh tahu dan boleh faham dan tidak keliru dan tidak jadi bingung apabila berhadapan dengan para ulama yang bertindak mengharamkan sesuatu perkara tidak diharamkan oleh Allah, tidak diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya kalau berjumpa dengan ulama macam ini, saya tidak takut untuk nak berkata kepada mereka, tanya, Tuan, apakah hukum yang Tuan kata haram ini dari mana? Apakah hukum ijtihad? Hukum yang Tuan ijtihadkah, Datuk Mufti? Ataupun hukum ini adalah merupakan hukum Allah secara qati'atus subut wa dalalah, mu'tamad dalam maksudnya. Kalau dia jawab kata, oh ini adalah hukum daripada ulama sekian-sekian. Okey, saya kata ini hukum ulama, ini hukum ijtihad, ini hukum fiqh, bukan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan pasti ada nas. Pasti ada nas yang mu'tamad, nas yang tidak boleh ditolak, tidak boleh dibincang. Seperti yang contoh saya sebut tentang sembahyang, tentang puasa. Itu barulah dianggap nas yang mu'tamad. Kalau ada nas itu dihurai begitu, dihurai begini, dihurai begitu. Kadang-kadang ayat itu ayat tentang perkara lain. Sebab nuzul tentang perkara lain, tapi ulama membawa perkara itu sebagai hukum. Bagaimana ini dipanggil ijtihad, dengan qiyas ke, dengan apa kan, semua hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, sama ada qiyas, sama ada dengan saddu zara'i, kaedah-kaedah menutup jalan kepada kemurkaan, sama ada masalah, apa saja masalah mursalah, apa jua peralatan untuk nak ijtihad, maka hukum itu dipanggil hukum ijtihad, bukan hukum mu'tamad. Kita boleh menerima, kita boleh menolak. Dengan itu anda semua, bagi yang berada di Malaysia, tidak perlu bingung dengan hukum setengah-setengah orang sampai menghukum kibar bendera itu sebagai haram, sebagai macam-macam. Itu tak usah peduli karena perkara itu tidak ada. Tetapi kalau nak larang, okey, larang saja. Ini tak boleh, salah dari segi undang-undang, katakan tidak masalah. Kalaukah anda mengibar bendera ini, anda beritahu bahawa ini salah dari segi undang-undang peraturan Malaysia, tidak masalah. Tapi jangan kata perkara ini diharamkan dalam Islam. Kalau siapa yang berkata begitu, mana mufti, mana ulama yang berkata begitu, saya berani mengatakan mereka bahawa mereka berbohong. Dajjal, kezib dajjal. Itu ya. Ya, semoga saudara dan saudari semua bisa faham, boleh faham sedikit sebanyak tentang apa itu sawabit dan apa itu mutaghayyirat. Saya rasa cukup saja setakat ini untuk memberi penjelasan yang ringkas tentang perkara ini. Nanti ada tajuk-tajuk lain, ada perkara-perkara lain, saya akan bincang lagi. Sebenarnya saya jawab di sini tak sama dengan saya jawab dalam sidang dedah buku tadi, sebab ini saya jawab secara mudah difaham. Kalau tadi kami bercakap dengan bahasa lain. Okey, setakat ini saja telusur pada malam ini. Saya menelusuri pengertian sawabit dan mutaghayyirat untuk membolehkan kita membezakan di antara hukum Tuhan dengan hukum manusia atau hukum fiqh atau hukum ijtihad. Setakat ini saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.